Assalamualaikum, salam sejahtera Nasional 8 bersama saya Zarul Fahmi Khairuddin. Dan saya Hanim Muhili. Paparan utama, saksikan. Suara Malaysia dapat perhatian OIC. Sasaran ekonomi RM2 trilion mampu dicapai. Kekuatan suara rakyat Malaysia pada Himpunan Solidariti Ummah untuk Rohingya di Stadium Titi Wangsa Kuala Lumpur pada Ahad lepas berjaya menarik perhatian Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan susulan daripada himpunan itu, OIC akan mengadakan mesyuarat peringkat Menteri Luar dalam tempoh terdekat bagi membincangkan khusus isu penindasan Rohingya. OIC dah dengar suara dan mereka hendak mengadakan satu persidangan peringkat Menteri Luar dan kita sedang berurusan dengan Sekretariat OIC. Jadi maknanya apa yang saya suarakan dalam perhimpunan aman tersebut telah mendapat perhatian OIC. Beliau berkata demikian selepas pelancaran ulang tahun ke-10 Iskandar Malaysia di Edu City Iskandar Puteri, Johor. Menurut Datuk Seri Najib, kehadiran beliau ke perhimpunan itu atas kapasiti Presiden UMNO kerana mahu suara rakyat Malaysia didengari dan diberi perhatian. Perhimpunan itu yang turut disertai Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang mengumpulkan pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta tokoh-tokoh politik, masyarakat dan negara sebagai tanda solidariti bagi menentang kekejaman terhadap etnik Rohingya. Sementara itu, Pertubuhan Antarabangsa bagi Migrasi IOM menganggarkan kira-kira 21,000 umat Islam Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh bagi mengelak menjadi mangsa keganasan di negeri Rakhine. Menurut pengarah IOM, Sanjukta Sahani, ribuan etnik Rohingya tiba di bazar antara 9 Oktober hingga 2 Disember. Meski pengawal sempadan Bangladesh meningkatkan kawalan, pelarian terus membanjiri kawasan sempadan dan cuba melintasi ke Bangladesh untuk mendapat perlindungan. Mereka yang selamat tiba menceritakan kekejaman yang berlaku di Rakhine. जुलुम को जी ओ तू बिमालय मज्जी आज गरे सामने मज्जी आज जिंदगी एला मायवंतर को दे मायवंतर लरा लरा गुली गज्जी আর দু ফুরা যদি আর গরে সামনে বেশি বিয়াকল ভিডিও ক্লাসে হেডা আই হকম ভিডিও থরা তুলি যায় হকম ভিডিও গজি ভিডিও যদি ভিডিও হইলি ফুরা মানুষ. Lelaki ini turut berkongsi footage yang didakwa dirakamnya di Mangdo pada 18 November lalu. জি জি এই আর গর একটা নয়ারা গর জুমলা বাইনা বাইনা গর কুলাটা পুরা দি দি এ 9 তারিখ 10 তারিখ 11 তারিখ তুলতে আমার বাড়ি পুরা দিছে. Seorang lagi pelarian Rohingya, Sofia Begum, berkata hanya berserah nasib kepada Tuhan kerana tidak dapat lagi menahan penderitaan yang dialami. बाजी उनको भाड़ा चाली दिया ये ना आरे राजी देखे नवाइबा बोली दोन तो भाड़ा चाली दिया ये ना दकुलन बहुत हुआ लाती मुझे बोरी और क्या ना जाए अब आज लूड़ी लूड़ी ऐसे दारा तो ना देखिए अब लूड़ी लूड़ी ऐसे दे बुरी बुरी बातें गुली मारे चलो बक्कू नहीं करी अल्लाह तो मांगे अल्लाह तो कुने मजे Tani kan lu dah guli mari karo betul jadi tidak buat tidak. Basi ke hoja bara. Ara serili bala baha haro yo. Kerajaan Myanmar berulang kali menafikan melakukan kekejaman terhadap umat Islam Rohingya serta melarang wartawan asing dan penyiasat bebas memasuki negeri Rakhine. Pemenang Anugerah Nobel Aung San Suu Kyi yang juga penasihat negara Myanmar merangkap Menteri Luar dikecam hebat kerana masih membisu berhubung dakwaan pembersihan etnik di utara Myanmar. Kerajaan Bangladesh pula menerima tekanan daripada parti politik dan pertubuhan Islam di negara itu supaya membuka pintu sempadan untuk membolehkan lebih ramai umat Islam mendapatkan perlindungan.
Pengeluaran Kad Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR yang dikeluarkan kepada warga Myanmar perlu dikaji semula. Demikian tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Shahidin Kassim. Beliau berkata ia bagi memastikan kad itu hanya dikeluarkan kepada etnik Rohingya beragama Islam yang berada di negara ini. Jelas Datuk Seri Dr. Shahidin, Myanmar perlu sedar bahawa Malaysia adalah negara paling ramai menerima pelarian dari negara terbabit tanpa mengira agama dan bangsa. So sekarang ni saya nak minta kepada pihak Majlis Keselamatan untuk melihat balik kad yang dikeluarkan oleh UNHCR ni. Sepatutnya kad ni dikeluarkan kepada orang Rohingya ataupun orang Islam. Tapi kenapa kad ni dikeluar kepada merata-rata orang? Mengulas perkara itu di lobi Parlimen, tambahnya tindakan kejam Myanmar dalam pembunuhan beramai-ramai etnik Muslim Rohingya jelas mencabuli hak asasi manusia dan mendapat tentangan banyak negara. Mengikut rekod, setakat ini terdapat 56,000 pemegang kad UNHCR dalam kalangan Rohingya dan Myanmar berada di negara ini. Malaysia mampu mencapai sasaran ekonomi bernilai 2 trilion ringgit dalam tempoh 7 hingga 8 tahun akan datang. Keyakinan disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau menegaskan dengan terlaksananya pembangunan pesat di Iskandar, Malaysia, Johor, matlamat tersebut akan menjadi realiti sekaligus meletakkan Malaysia dalam kelompok 20 negara terbaik di dunia. Menurut Datuk Seri Najib, setakat ini beliau berpuas hati dengan kemajuan semua projek yang sedang dijalankan mengikut perancangan oleh Kerajaan Negeri Johor. Ujarnya lagi, potensi besar bakal dicatat dalam projek pembangunan Forest City yang terletak dalam Iskandar, Malaysia. Ia kini sudah mendapat komitmen pelaburan berjumlah 10 bilion ringgit. Jadi kita janganlah menakut-nakut orang dengan projek seperti ini, sebab projek ini beri peluang ekonomi, peluang pekerjaan, kemajuan dari segi bidang pelancongan yang mana ini bukan saja property play, tapi ini juga melibatkan soal manufacturing, high-tech, services, pelancongan, financial center dan sebagainya. Jadi banyak aspek dalam pembangunan Forest City ini yang sebenarnya menjadikan projek ini amat menarik sekali. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan sambutan ulang tahun ke-10 Iskandar Malaysia di Johor Bahru. Mengulas lanjut tentang Iskandar Malaysia yang berjaya mengumpul pelaburan 221 bilion ringgit berbanding sasaran awal 215 bilion, Datuk Seri Najib berkata pembangunannya perlu mencerminkan jati diri tempatan serta menitik beratkan aspek sejarah, budaya dan alam sekitar. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata daerah Pengerang bakal menjadi hub petroleum dan petrokimia terbesar di Asia. Beliau juga mengumumkan peruntukan 5 juta ringgit untuk pembinaan sebuah masjid di Taman Bayu Damai di Pengerang berikutan perpindahan penduduk dari tempat asal bagi memberi laluan pembangunan projek Rapid. Selain itu, pemberian skim khas berjumlah 2 juta ringgit oleh Khazanah Nasional kepada usahawan kecil yang beroperasi di kilang bateri di Tampoi. 6 langkah oleh Bank Negara Malaysia BNM berkaitan ringgit yang diumumkan minggu lepas dilihat mampu memperkukuhkan kedudukan nilai mata wang negara. Perdana Menteri yakin sebagai pengawal selia, Bank Negara dapat mengkaji dasar moneteri negara termasuk tukaran mata wang dengan sebaiknya. Saya percaya akan memberi rasa optimism kepada pasaran untuk mengambil langkah-langkah yang tertentu dan langkah-langkah tersebut kita percaya boleh mengukuhkan nilai mata wang ringgit kita, insya-Allah. Antara langkah yang diumumkan Bank Negara termasuk pengeksport tempatan perlu menukar 75% hasil yang dijana daripada ekspor kepada ringgit dan hanya 25% dikekalkan dalam mata wang asing. Datuk Seri Najib juga tidak lama lagi akan mengumumkan perincian kriteria 20 negara utama dunia yang disasarkan Malaysia pada jangka masa tertentu. Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan Malaysia dan Singapura akan menandatangani perjanjian pelaksanaan projek keretapi berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur, Singapura minggu depan. Prime Minister Sihanouk called me and asked me to just allow them
a little bit of latitude to brief their president, and we have now agreed on a new date, which is, I think, next week. I think it's coming to KL for the signing. Yeah. What is well and good about the project? Well and good. So far, so good. Projek membabitkan pembinaan landasan sepanjang 350 km itu dijangka mengurangkan masa perjalanan kepada 90 minit antara kedua-dua bandaraya dengan kelajuan lebih 300 km sejam. Di Singapura, terminal HSR terletak di Jurong Timur, manakala di Malaysia ia mempunyai 7 stesen iaitu Bandar Malaysia, Putrajaya, Seremban, Air Keroh, Muar, Batu Pahat dan Iskandar Puteri. Kereta api pertama dijangka memulakan operasi pada tahun 2026. Johor berpotensi muncul sebagai bandar sukan pemotoran Asia terulung apabila projek pembinaan litar Fast Track City akan bermula tidak lama lagi. Dan Perdana Menteri berkata projek tersebut juga bakal menjadi batu loncatan kepada jalinan kerjasama antara syarikat Malaysia dan Singapura melibatkan industri sukan permotoran. More than just reflecting Malaysia's aspiration to be a leader in this field, Fast Track City is set to create business and job opportunities for Malaysians in the tourism and other related industries, such as maintenance and performance, tuning workshops, hospitality and retail. Dijangkakan sebanyak 1,200 peluang pekerjaan disediakan melalui pembinaan litar tersebut. Fast Track City yang dijangka siap sepenuhnya pada 2019 memiliki litar sepanjang 4.45 km dan menepati kelayakan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA Grade 1 serta Persekutuan Motosikal Antarabangsa FIM Grade A litar antarabangsa. Reka bentuknya mendapat sentuhan pereka litar terkenal dunia Herman Tilke yang merangkumi rekaan trek berbukit, litar go-kart antarabangsa bergrade A selain Advanced Handling Park yang menyeluruh untuk keselamatan jalan raya. Datuk Seri Najib dan Tengku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim melancarkan logo dan reka bentuk Fast Track City di Pinewood Iskandar Malaysia Studios Iskandar Puteri. Sementara itu, Tunku Ismail menggariskan 3 aspek penting jika mahu memastikan pembangunan di Iskandar Malaysia Johor terus berkembang pesat bagi tempoh 10 tahun lagi. Aspek itu ialah keselamatan, jalinan perhubungan dan kewujudan peluang pekerjaan. I believe if we put our focus and our energy in these 3 particular points that I've just mentioned, that I guarantee you and I'm quite confident that we can reach our goals and our target for 2025. But we have to stick to the plan and be very disciplined and determined to achieving that goal. Polis Diraja Malaysia PDRM berjaya mematahkan 14 cubaan serangan keganasan oleh kumpulan militan Daesh di negara ini. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Counter Terrorism Cawangan Khas Bukit Aman, Dato' Ayub Khan Maidin Piche menegaskan orang ramai hanya mengetahui serangan militan Daesh adalah di sebuah pusat hiburan di Puchong, Selangor pada 28 Jun lalu. Sedangkan banyak cubaan kumpulan itu berjaya ditangani oleh polis. Beliau berkata demikian semasa membentangkan kertas kerja mengenai krisis fahaman ISIS, kesan, pengaruh dan pendekatan pihak berkuasa Malaysia semasa seminar menangani keganasan ekstremisme di University of Jordan, Amman. Dato' Ayub Khan bagaimanapun tidak menjelaskan secara terperinci berkenaan cubaan serangan yang lain. Menurut beliau, PDRM telah menahan 260 orang dari pelbagai negara kerana pelibatan dalam kumpulan militan bermula dengan 4 orang pada 2013, 59 orang pada 2014, 82 2015 dan 115 pada 2016. Bagi rakyat Malaysia yang ditahan kerana pelibatan dalam kumpulan Daesh, 14 adalah tentera dengan 4 daripadanya adalah komando. Turut diberkas anggota polis, imam masjid, pensyarah universiti dan pegawai kerajaan bergelar datuk. Sehingga kini 360,000 laman web dan Twitter telah disekat. 4 mangsa tembakan di Pulau Pinang Khamis lalu kini berada dalam keadaan stabil. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahaya berkata kesemua 4 mangsa yang kini dirawat di Hospital Pulau Pinang dijangka akan dipindahkan ke wad biasa dalam masa terdekat.
Beliau yang juga ahli Parlimen Balik Pulau ditemui media selepas meluangkan masa hampir sejam melawat ke semua mangsa tersebut dan berkata pihak hospital telah memberikan perkhidmatan terbaik kepada mangsa. Datang balik ke Pulau Pinang dan ambil kesempatan untuk melawat ni mangsa-mangsa yang kena tembak baru ni. Ada semuanya 4 orang yang ada di hospital ni, semuanya dalam keadaan stabil lah. Yang kena tembak tapi satu kena kepala, satu lagi yang 3 lagi kena di dada. Tapi mereka nasib baiklah. Tak tak serius sangatlah. Jadi alhamdulillah semuanya stabil sekarang. Dalam insiden jam 7.15 malam Khamis lalu, seorang pengawal peribadi mengamuk dengan menembak mati 3 lelaki termasuk majikannya yang bergelar Datuk di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu. Selain 3 maut, 5 lagi mangsa cedera termasuk juru kamera sambilan RTM Muhammad Amirul Amin, Lee Hong Bun, Nurul Huda Aziz, Arivarni Krishnan dan Lim Bun Leng. Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Magistrate Sungai Petani atas tuduhan membunuh seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun di flat Paya Nahu, Sungai Petani antara 27 Oktober hingga 24 November lalu. Tertuduh Muhammad Afandi Fauzi Ramli, 34 tahun, mengangguk faham ketiga pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Adibah Husna Zainal Abidin. Bagaimanapun tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Muhammad Afandi Fauzi dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati. Adibah Husna kemudiannya menetapkan 22 Januari depan untuk sebutan semula kes bagi membolehkan mahkamah mendapatkan laporan kimia dan bedah siasat. Tertuduh juga tidak dibenarkan diikat jamin. Pendakwaan kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Iza Munirah Mansur manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Sebelum ini media melaporkan mayat kanak-kanak lelaki itu ditemui dibalut selimut dan disumbat dalam tong ikan. Dipercayai oleh teman lelaki ibu kandungnya yang masing-masing berusia 34 dan 26 tahun yang turut disahkan positif syabu. Mahkamah Tinggi menetapkan 34 hari bermula 27 Mac 2017 bagi perbicaraan kes rasuah Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guang Eng dan Ahli Perniagaan Pang Lee Kun berhubung pembelian banglo di bawah nilai pasaran. 60 saksi pendakwaan akan dipanggil dan Hakim Dato' Hadariah Said Ismail mengarahkan pihak pendakwaan dan pembelaan supaya melengkapkan dokumen masing-masing dengan segera bagi mengelak kes ditangguhkan. Menurut beliau, tarikh perbicaraan yang diberi mahkamah juga tidak boleh dipinda memandangkan ia telah dipersetujui oleh pasukan pendakwaan dan pembelaan. Datuk Hadariah menetapkan tarikh itu selepas kes berkenaan ditetapkan untuk pengurusan kes hari ini. Kedua-dua tertuduh, Lim dan Pang, tidak hadir pada prosiding hari ini selepas mereka dibenarkan dikecualikan hadir. Mahkamah menetapkan 6 Januari untuk pengurusan kes bagi pihak pendakwaan melengkapkan kesemua dokumen akhir mereka. Pada 30 Jun, Lim Guan Eng mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan rasuah berhubung penukaran status tanah daripada zon pertanian kepada zon perumahan serta pembelian lot tanah dan banglo di bawah nilai pasaran. Bekas pemilik banglo itu, Pang, turut mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan bersubahat bagi mendapatkan untuk diri Lim lot tanah dan rumah itu. Kira-kira 30,000 tan metrik minyak masak bernilai 42 juta ringgit berjaya dijimatkan hasil penstrukturan semula skim penstabilan harga minyak masak berkuat kuasa 1 November lalu. Jelas Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kuota minyak bersubsidi yang diperuntukkan sekarang mencukupi bagi menampung keperluan golongan sasar. Kajian yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan, tiap-tiap seorang individu hanya memerlukan 1,5 kilo minyak masak sebulan. Katalah kita ambil kira 30 juta untuk memudahkan perkiraan kita dalam dewan ini. Kalau 30 juta
30 juta kali 1,5 kilo, kita hanya memerlukan 45,000 metrik tan sebulan. Jawapan saya tadi telah pun saya katakan, kita benarkan kota melebihi 45,000. Bermakna cukup untuk semua rakyat yang ada. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Dr. Ho Kok Chung berkenaan anggaran nilai kerugian akibat penyeludupan minyak masak ke negara jiran. Sebelum ini, pihak kementerian menetapkan kuota sebanyak 85,000 tan metrik minyak masak bersubsidi sebulan kepada pengilang untuk pembungkusan dan dipasarkan. Namun bermula November lepas, jumlah itu dikurangkan kepada 50,000 tan metrik setelah pihaknya menjalankan perincian berkenaan purata penggunaan bulanan minyak masak di seluruh negara. Dalam pada itu, KPDNKK akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dan agensi berkaitan bagi memburu individu yang menyebarkan atau memviralkan berita palsu berhubung kenaikan harga barang. Ini kerana penyebaran menyebabkan pembelian panik dan mewujudkan masalah kekurangan bekalan seperti masalah bekalan minyak masak bulan lalu. But we don't know who. That's why we are going to work closely with other ministries to make sure that when we get this kind of with MCMC, we are going to work closely with them so that after this, if there's anybody is going up or coming up with these kind of issues, we will make sure we'll take action against them. Justru Datuk Seri Hamzah menasihatkan pembeli agar memastikan kesahihan sesuatu berita dengan merujuk laman sesawang KPDNKK atau menjadi ahli Friends of KPDNKK. Beliau menjelaskannya di lobi Parlimen. Sebanyak 134 projek perumahan swasta terbengkalai direkodkan sejak 2013 sehingga bulan lepas. Menurut Timbalan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Halimah Muhammad Sadiq, daripada jumlah itu, 26 projek terabai direkodkan tahun ini. Tegasnya, kerajaan memandang serius dan telah mengambil tindakan dengan menyenarai hitam pemaju dan mereka tidak dibenar memohon atau memperbaharui lesen, permit iklan dan jualan baharu selain dikenakan tindakan undang-undang. Kalau dulu sebelum pindaan ni Datuk Editor, tidak ada tindakan yang boleh diambil oleh pihak pembeli. Tetapi selepas diadakan pindaan kepada Akta 118 ini, pembeli boleh menamatkan perjanjian SMP sekiranya mereka dapati bahawa tidak berlaku apa-apa kemajuan terhadap tapak rumah yang mereka beli dan dalam tempoh 6 bulan atau selebihnya. Jadi mereka boleh tamatkan perjanjian itu. Bagi rujukan pembeli, senarai pemaju yang disenarai hitam turut dipaparkan di laman sesawang kementerian. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Zali Mat Yassin berhubung tindakan terhadap pemaju yang gagal menyiapkan projek dan bentuk perlindungan kepada pembeli. Jawatan Kuasa Majlis Fatwa Kebangsaan tidak pernah terburu-buru, sebaliknya mengambil keputusan secara holistik atau menyeluruh sebelum memfatwakan ajaran Syiah sebagai haram. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, kajian teliti telah pun dilakukan selain mengambil kira pandangan semua pihak kerana ia melibatkan kepentingan umum. Keputusan muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa yang telah diadakan pada 24 dan 25 September 1984 telah memansuhkan perkara 4.2 tadi yang mengatakan bahawa ajaran daripada golongan Syiah, Zaidiyah dan Ja'fariyah sahaja yang diterima ini telah pun dimansuhkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa yang bersidang pada 1996. Jadi ada sebab kenapa mereka melakukan fatwa sedemikian, dan yang paling utama sekali, tanpa saya menjelaskan secara perincian kerana mungkin masa yang tidak mengizinkan, apa yang paling utama sekali apabila satu-satu keputusan dibuat adalah mengambil kira semua faktor. Termasuk kita tidak mahu mencetuskan sebarang bentuk kemudaratan. Namun jelas Datuk Dr. Ashraf menjawab pertanyaan Senator Dr. Muhammad Nur Monuti, kerajaan tidak pernah menghalang kemasukan pelancong dan pelajar dari Iran selagi mereka tidak menyebarkan ajaran sesat. Setakat ini, bilangan pengikut Syiah di negara ini tidak dapat dipastikan kerana mereka adalah kumpulan haram dan tidak berdaftar. Namun pemantauan dari masa ke masa akan terus dilakukan bagi mengawal penularannya.
Jam bunga atau flower clock merupakan antara keistimewaan yang akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah sempena istiadat keberangkatan pulang baginda 12 hari bulan ini. Hiasan lanskap jam bunga itu mula dibina sejak September lepas dan dijangka siap sepenuhnya Sabtu ini. Menurut Ketua Situasi Sulit yang juga pengelola Bijaya Indra, Pejabat Sultan Kedah Datuk Paduka Syed Unan Mashri Syed Abdullah, flower clock tersebut dipersembah sempena 2 kali Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah ditabal sebagai Yang di-Pertuan Agong. Datuk Paduka Syed Unan berkata persiapan bagi menyambut baginda pada 12 Disember ini berjalan lancar. Persiapan lain termasuk di lapangan terbang Sultan Abdul Halim, di Istana Anak Bukit, Majlis Bacaan Jafsin, Majlis Menjunjung Duli, Jamuan Negeri dan Jamuan Rakyat. Satunya yang telah kerajaan negeri putuskan untuk persembahkan kepada Kebawah Duli Tuanku yang sedang dibina di istana ni, satu dipanggil flower clock, jam macam bunga lah, jam bunga yang akan sedang dibina di istana. Ini sebagai persembahan sempena Kebawah Duli Tuanku berangkat ditabarkan sebagai Yang di-Pertuan Agong bagi kali kedua. Datuk Paduka Syed Unan Mashri ditemui media selepas menjadi tetamu program Radio Malaysia Kedah FM di Alustar. Berdasarkan kajian Badan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan di bawah Kementerian Kesihatan, mendapati hanya 6% rakyat dewasa negara ini memakan buah-buahan dan sayur-sayuran pada kadar mencukupi. Dan masyarakat perlu mengetahui bahawa lebih banyak nutrisi diterima jika mengamalkan pemakanan banyak buah-buahan serta sayur-sayuran yang berkhasiat. Wartawan Zehra Zamri yang melakukan liputan acara pameran antarabangsa pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2016 di Serdang melaporkan. Sejajar meningkatkan lagi kesedaran itu, Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melancarkan kempen Makan Buah dan Sayur. Kempen disempurnakan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam dan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ahmad Syabrici. Dari sudut sains, pengambilan pelbagai warna sayuran dan buah-buahan menjadi sumber antioksidan terbaik. Ia dapat menghindari individu dari mudah terkena beberapa penyakit kronik berkaitan jantung, kanser dan kolesterol darah. Kempen ini baik kerana satu mesej yang kita hantar ialah apa yang dipanggil suku-suku separuh. Suku-suku separuh, very catchy kerana it relates to the plate yang ada di depan, di mana semasa kita ambil makanan, pastikan sesuku saja daripada piring makan itu diisi dengan contoh nasi ke, mi ke, carbohydrate base. Lagi satu ialah protein base, ada. Lagi satu ialah protein base dan setengah mesti diisikan dengan sayur-sayuran dan buah. So that's the message saya dan Datuk Sabricik mau sampaikan kepada rakyat Malaysia pada hari ini. Kalau message ini boleh sampai dan ini boleh menjadi satu perubahan di dalam cara pemakanan rakyat Malaysia, ini akan mengurangkan pelbagai jenis penyakit and will reduce the burden for the Ministry of Health. Buah-buahan dan sayuran tempatan dikatakan mempunyai kandungan vitamin yang lebih tinggi serta harga murah berbanding yang diimport. Pengambilan lebih banyak buah-buahan dan sayuran juga perlu diseimbangkan dengan amalan senaman untuk mendapatkan kesihatan tubuh yang baik. Khasiat dan kesan positif dalam pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran memang tidak dapat disangkalkan lagi. Kedua-duanya turut mengandungi nilai-nilai perubatan yang mujarab jika diamalkan secara konsisten. Justru, sama-samalah kita menjadi masyarakat yang mementingkan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan demi kesihatan sejagat. Zehra Zamri melaporkan untuk Berita RTM. Sementara itu, hari ke-6 penganjuran MAHA 2016 terus menerima pengunjung yang bertali arus. Malah musim cuti persekolahan ini merupakan peluang terbaik untuk pelajar mengunjunginya bagi menambah pengetahuan.
Maha 2016 ini yang bertemakan makanan kita, masa depan kita dibahagikan kepada beberapa kategori, antaranya agrotourism, agro-IT, agro-lifestyle, agro-trade dan agro-youth. Acara kali ini turut melibatkan lebih ramai penyertaan golongan belia yang bertujuan mendedahkan mereka kepada bidang keusahawanan, tani dan profesional, sekaligus dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Tinjauan mendapati bukan sahaja produk berasaskan pertanian dipamer dan dijual, malah pelbagai produk kraftangan dan makanan tradisional dan moden yang dipak dengan menarik juga disediakan. Satu usaha yang bagus daripada pihak kerajaan untuk memperkenalkan produk-produk yang tanpa orang tengah. Jadi usaha kerajaan ini sepatutnya diteruskan supaya lebih menarik pengunjung. Maha ni adalah satu platform yang bagus kepada masyarakat Malaysia. Jadi kita tahu apa perkembangan teknologi terkini pertanian. Kita bukan saja datang sini untuk pertanian punya cerita lah, tapi sebenarnya lebih daripada itu, kita banyak boleh networking sama sendiri. Program ini telah memperkenalkan banyak maklumat tentang pertanian kepada masyarakat. So saya rasa program ini betul-betul berjaya menarik banyak orang datang sini. So ini adalah program yang baguslah untuk masyarakat. Pameran Maha 2016 akan berakhir pada 11 Disember ini. Program 2 Universiti 2 Industri 2U2I yang diperkenalkan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT pada tahun ini mampu meningkatkan kebolehpasaran pekerjaan kepada graduan universiti tempatan dan kolej. Menterinya Datuk Seri Idris Jussoh berkata menerusi program itu, ia membolehkan penuntut universiti menjalani latihan amali selama 2 tahun di beberapa syarikat terpilih sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Ini yang dikatakan di mana kita tingkatkan kolaborasi dengan industri supaya mereka lebih faham. That's why we have integrated CGPA. Supaya pelajar-pelajar bukan hanya bookworms, bukan hanya melihat pencapaian akademi mereka, tapi melihat nilai-nilai yang lain seperti keusahawanan, komunikasi, practical skills, nilai. Sebab itulah ini kita laksanakan untuk memastikan isu-isu kebolehpasaran itu dapat dipertingkatkan to make sure that graduate employability is going to be improved. It's happening now. Beliau ditemui dalam majlis syarahan Perdana Presiden Torrey Industri Dato' Akihiro Nikaku di Universiti Teknologi Malaysia UTM Kuala Lumpur. Majlis bertujuan untuk berkongsi pengalaman dan kepakaran di antara syarikat tersebut dengan pensyarah, penyelidik dan penuntut universiti. Penyusutan nilai ringgit yang didorong aktiviti spekulasi dijangka bersifat sementara. Pengarah Eksekutif Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER, Dr. Zakaria Abdul Rashid berpendapat nilai wajar bagi ringgit seharusnya berada sekitar RM4.5 hingga 4.1 berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan pergerakan barangan dan perkhidmatan serta sentimen pelabur telah mempengaruhi pergerakan ringgit. But what I mean, real factors here is a flow of goods and services. So that's why I say that if the elements of nominal exchange rate, the elements of nominal exchange rates, or the movement of nominal exchange rate move up and down, fluctuate like this. So ultimately it will settle after we see the real exchange rate set in. So the real exchange rate will be determined by the real flow of goods and services. So that's why I said ultimately it will reach to that level. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Persidangan Prospek Ekonomi Nasional 2017-2018. Dr. Zakaria berkata Bank Negara juga telah melaksana tindakan sewajarnya bagi mewujudkan permintaan bagi ringgit sekaligus menstabilkan nilai mata wang tempatan. Langkah terbaru yang diumumkan Bank Negara Malaysia bagi meningkatkan mudah tunai pasaran pertukaran asing minggu lalu bukan sahaja mampu menstabilkan nilai ringgit. Malah menurut Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Chua Tee Yong, ia juga dapat meningkatkan jumlah rizab antarabangsa.
Mengulas mengenai insentif dan pengolahan hasil perolehan ekspor di mana pengeksport hanya dibenarkan menyimpan 25% daripada hasil perolehan ekspor dalam mata wang asing. Beliau berkata langkah ini bagi memanfaatkan lebihan dagangan Malaysia yang berterusan. We have been able to obtain surplus for all the years, I would say consecutive 226 months already, which is a good sign. Of course, having this surplus, whereby if this surplus is maintained in foreign currency, it doesn't really assist in strengthening our economy, because by converting then it will boost our reserve. Datuk Chua berkata kementeriannya akan mengumpul respon daripada pengeksport tempatan mengenai langkah tersebut dan menyerahkan kepada Kementerian Kewangan bagi tindakan lanjut. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan WSpace Malaysia Sungai Berhad, penyedia perkhidmatan ruang kerja bersama yang diasaskan di Malaysia. Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrid akan mengadakan perjumpaan dengan Bank Negara Malaysia dan pengeksport tempatan dalam tempoh terdekat. Ia bagi memberi penerangan lanjut kepada pengeksport mengenai pengumuman Bank Pusat untuk meningkatkan kecairan pasaran tukaran asing. Langkah yang dijalankan oleh Bank Negara itu ada memberi kesan kepada mereka. Tapi saya percaya langkah yang diambil oleh Bank Negara itu adalah satu langkah yang bertujuan untuk mengukuhkan nilai ringgit. Kita akan mengadakan kita mencadangkan pada Bank Negara untuk mengadakan satu round table dengan sekat-sekat Malaysia supaya mereka mendapat lebih jelas langkah-langkah ini dari segi pelaksanaan dia, bagaimana cara untuk mengatasi kesulitan yang mereka alami. Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar semikonduktor permulaan satu era baharu. Dalam pada itu, Matrid menyasar pertumbuhan ekspor sektor elektrik dan elektronik E&E berkembang sekurang-kurangnya 1% tahun ini berikutan persekitaran ekonomi yang mencabar. Tahun lalu, industri E&E kekal sebagai antara ekspor utama Malaysia menyumbang RM277.92 bilion kepada jumlah keseluruhan ekspor. Pusingan kedua kejuaraan silat dunia cetus kontroversi. Piala kejuaraan Copa Sudamericana diserahkan kepada klub Brazil Chapecoense. Kita ke laporan sukan kejuaraan silat dunia 2016. Perlawanan pusingan kedua pesilat negara kelas putera C Muhammad Zarish Hakim Syukur menentang pesilat Indonesia Hanifan Yudani Kusuma diselubungi kontroversi apabila wasit memberi kemenangan kepada pesilat tuan rumah walau pesilat Indonesia mempamer aksi berbahaya. Zarish pengsan selepas terkena tendangan di bahagian rahang, tetapi yang peliknya pegawai perubatan tetap mengatakan Zarish boleh meneruskan perlawanan. Wasit meneruskan perlawanan dengan menggunakan peraturan 10 kiraan, tetapi Zarish yang masih tidak sedarkan diri selepas tamat hitungan dikira gagal meneruskan perlawanan dan kemenangan diberikan kepada pesilat Indonesia Hanifan. Menurut Ketua Jurulatih Negara Nasri Nasir, insiden seumpamanya pernah berlaku sebelum ini dan ia jelas menunjukkan sifat tidak profesional penganjur. Kalau dari segi peraturannya, memang kita menanglah perlawanan itu kerana Indonesia telah buat pelanggaran berat dan telah pun dihukum. Jadi saya rasa tidak ada sebab mengapa kita kalahlah. Kita pergi ke mana sekalipun, memang itulah keputusannya. Sepatutnya memang kita telah menanglah. Jadi saya memang kecewa lah. Maknanya bukan kali pertama, kali kedua dah berlaku untuk tim kita pada hari ini. Dan saya sendiri lihat memang dia tak boleh bangun. Memang dia dalam keadaan pensan. Tapi saya kecewa macam mana doktor memberi jawapan kepada wasit yang tugas tu mengatakan dia boleh bermain lagi. Saya pun tak faham macam mana boleh berlaku.
Rakan seperjuangan Zarish, Muhammad Al-Jufri Jamari juga melahirkan perasaan tidak puas hatinya terhadap insiden berkenaan dan selepas ini beliau bertekad untuk mengembalikan maruah negara di saingan separuh akhir. Saya tak pingsan je, saya bangun. Berdarah macam mana pun saya lawan lagi. Itu sifat saya untuk negara. Saya tak boleh tengok kawan saya macam tu tadi. Ikutkan hati saya tadi, memang saya orang pertama yang mengamuk dalam tu. Tetapi saya nak lawan, saya tak boleh. Jadi saya kena sabar. Besok saya jumpa Indon, insya-Allah saya lawan habis-habisan. Zarish kini berada di hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Pesilat negara Siti Rahmah Muhammad Nasir menghampiri impian untuk bergelar juara dunia sebanyak 3 kali apabila layak ke peringkat akhir kejuaraan silat dunia 2016. Siti Rahmah yang bertanding dalam kelas Puteri E menewaskan pesilat dari Belanda Binak van der Hoven untuk mengesahkan tiket ke peringkat akhir. Seorang lagi pesilat wanita Umi Shazana Hussein dalam kelas Puteri F turut layak ke final selepas menewaskan pesilat Rusia Bornasheva Leyasana 5-0. Bagi kategori lelaki olahragawan negara 2015, Muhammad Al-Jufri Jamari mengetuai barisan pesilat negara yang layak ke peringkat separuh akhir. Al-Jufri menundukkan pesilat dari Singapura Muhammad Syahid Agus dengan keputusan 5-0. Mengiringi Al-Jufri, Muhammad Kaizul Yaakob kelas Putra J menewaskan Remy Grothen dari Belanda dengan keputusan 5-0. Raza Ghazali pula menewaskan Abdul Rahim Sofyan dari Brunei Darussalam 4-1 dalam kelas Putra D. Gagal melayakkan diri ke peringkat seterusnya dua pesilat dari program Kita Juara. Muhammad Hushari Azhar tewas 0-5 kepada pesilat Vietnam Nguyen Dui Thuyen dalam aksi kelas Putra G. Muhammad Robiul Sobri dalam kelas Putra H pula tewas 0-5 kepada Muhammad Nur Alfian Jumain dari Singapura. Sementara itu, Malaysia telah meraih pingat gangsa bagi kelas Puteri D melalui Nurul Ain Shohrab walaupun dia terpaksa menarik diri akibat kecederaan lutut kirinya. Pasukan negara terpaksa membuat keputusan untuk Nurul Ain Shohrab menarik diri kerana risau kecederaannya akan menjadi lebih teruk. Sedih, kecewa sebab kita nak main. Kita semangat nak main tapi keadaan tak mengizinkan. Dan kecederaan macam ni yang boleh dikatakan memang teruklah. Semalam, pesilat kelahiran Sabah itu menewaskan pesilat Iran Khalili Baryaqani pada aksi suku akhir. Nurul Ain cedera seawal pusingan pertama, bagaimanapun dia berjaya bertahan sehingga tamat perlawanan dengan keputusan 5-0. Sebagai platform untuk mendengar suara dan pandangan atlet negara di samping memberikan pendedahan berguna. Itu antara objektif forum bersama atlet yang dianjurkan Majlis Olimpik Malaysia MOM. Forum yang julung kali diadakan itu juga bertujuan memberi pendedahan kepada atlet panduan lanjut mengenai hak-hak seorang atlet, pendidikan dan peluang pekerjaan. Forum 2 hari ini bertujuan membantu para atlet untuk menyuarakan pandangan mereka di samping memberi pendedahan berhubung hak-hak atlet dan menyokong kerjaya atlet di luar waktu kejohanan. MOM menyediakan sumber dan latihan yang membolehkan mereka untuk membangunkan kemahiran hidup dan memaksimumkan peluang-peluang pendidikan dan pekerjaan. Suara atlet mustahak. Dan perlu kita memberikan perhatian dan pertimbangan juga sebab fahamlah sekiranya dibandingkan para atlet yang lama dengan para atlet kini, semua orang ada, everybody has got a view, everybody's got an opinion, everybody wants to be heard, everybody wants to be seen. Forum 2 hari dihadiri kira-kira 100 atlet dari sukan takraw, angkat berat, wushu, olahraga dan tenis. Antara barisan panel dalam forum ini terdiri daripada bekas atlet dan pegawai sukan dan wakil media serta pegawai dari Kementerian Belia dan Sukan. Antara topik yang bakal dibentangkan dalam forum ini ialah mengenai kod etika, tata laku atlet dan tanggungjawab media dan panduan dalam isu pendopan atau doping. Menteri Belia dan Sukan Hari Jamaluddin dalam ucapan video yang ditayangkan ketika sesi pertama pagi tadi yakin penganjuran forum 2 hari itu sebagai saluran yang terbaik bagi mendapatkan input melalui pendapat, harapan dan suara atlet.
Raja Permaisuri Agong Tuanku Haja Haminah hari ini berkenan berangkat ke Majlis Seribu Kenangan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong di Seri Perdana Putrajaya. Ketibaan baginda pada Majlis Anjuran Bakti itu disambut isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor yang juga Yang di-Pertua Bakti. Dalam ucapannya, Datin Sri Rosmah berkata majlis penuh makna itu diadakan sebagai menzahirkan rasa kasih sayang dan setinggi-tinggi penghargaan beliau dan bakti kepada Raja Permaisuri Agong sempena tamat tempoh pemerintahan Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah. Mengimbas kembali kenangan berdampingan dengan Raja Permaisuri Agong, Datin Sri Rosmah berkata sifat semula jadi baginda yang begitu peramah, mudah didampingi dan mesra membuatkan beliau sayu mengenangkan detik perpisahan yang bakal berlaku. Agong baginda Tuanku merupakan enam deraja kepada pelbagai persatuan dan pertubuhan sama ada di peringkat persekutuan maupun di negeri Kedah. Nyatanya keterlibatan baginda Tuanku di dalam persatuan-persatuan ini membuktikan baginda Tuanku begitu prihatin dan dekat dengan masyarakat. Sesungguhnya segala jasa bakti murni yang telah dicurahkan oleh baginda Tuanku sudah tentunya menjadi tinta emas di dalam lipatan sejarah negara. Datin Sri Rosmah turut merakamkan kekaguman beliau dan anggota bakti terhadap kepimpinan Tuanku Abdul Halim dalam menjalankan kewajipan kepada agama, bangsa dan negara. Malah begitu prihatin terhadap kemakmuran serta keharmonian hidup rakyat jelata. Pada majlis itu, Sri Paduka turut dipersembahkan tayangan video khas bakti dan persembahan oleh anggota bakti. Raja Permaisuri Agong kemudian menerima cendera kenangan daripada Datin Sri Rosmah dan Yang di-Pertua Badan-Badan Amal Negeri. Peranan dan tanggungjawab RTM terus diiktiraf. RTM Terengganu dipilih sebagai penerima anugerah khas seruan perpaduan dalam Majlis Budi Menjunjung Martabat Dijulang Peringkat Negeri Terengganu 2016. Majlis berkenaan dianjurkan bersama oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Terengganu dan Agensi Kerajaan Persekutuan, Negeri, Swasta dan Kawasan Rukun Tetangga KRT. Sebanyak 20 kategori anugerah diadakan bagi menghargai sumbangan pelbagai pihak dalam mengukuhkan semangat perpaduan dan integrasi nasional. RTM Terengganu menerima anugerah bagi kategori media cetak seruan perpaduan manakala KRT Bandar Jertih Besut dipilih sebagai penerima anugerah KRT Cemerlang 2016. Kombinasi antara kaum ada resipi kepada kejayaan kami dalam merancang pelbagai program. Kami ada kaum Cina, ada India, ada Kadazan dan ada Melayu. Satu-satunya AJK Kadazan di Pantai Timur ataupun di Semenanjung saya rasa KRT Bandar Jertih lah yang mempunyai pelbagai kaum. Dalam keanggotaan AJK ini seramai 25 orang. Anugerah disampaikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Jabatan Perdana Menteri JPM, Dato' L. Gandeson di Kuala Nerus. Baik saudara, pameran Maha 2016 bukan sahaja menjadi lokasi menarik untuk para pengunjung bergambar, malah boleh mengikuti pelbagai aktiviti interaktif seperti kuis, peraduan mewarna dan demonstrasi tanaman. Dan pastinya akan mencatat pelbagai pengalaman menarik kepada pengunjung. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.